rangkumi untuk soalan akan digunakan untuk soalan subjektif. Okay, dan in general, item with a p-value between 3 to 7 are considered as accepted. Among these items with a p-value between 5 to 6 are ideal. Item with p-value less than 3 are too difficult and more than 7 too easy, are not acceptable and need modification. Ni macam yang saya terangkan tadi, yang setiap satu soalan yang cikgu akan guna untuk analisis tu, dia akan kira. Kalau dapat 0.3 to 7 something tu, maknanya item tu tahap difficult dia boleh diterima lagi. Maknanya soalan tu nanti pada masa hadapan dia mungkin akan digunakan lagi. Dan kalau untuk item yang bawah 0.3, maknanya item tu terlalu sukar untuk setengah pelajar yang daripada low achieving group tu, dia orang mungkin akan sukar sangatlah untuk orang. Sebab tu dia, dan melalui ini cikgu akan modify lagi untuk selaraskan dengan semua pelajar. Dan kat bawah tu macam item yang dapat 0.7 ke atas dikira sebagai not acceptable dan perlukan modification. Sebab contohnya akan ada nanti contoh daripada satu soalan yang menunjukkan bahawa satu soalan tu terlalu senang sampaikan semua pelajar pun mungkin boleh jawab soalan tu. Jadi kalau cikgu ni dia akan tengok soalan tu sama ada perlu diubah suai supaya dapat improve pelajar punya tahap kemahiran dia. Okay, next. Saya akan bagi kepada pembentang seterusnya. Terlalu laju ke? Okey, saya akan sambung bentang untuk item discrimination index. Nama saya Nur Alia binti Mak Rashid, nama matrik 262704. Okey, jom kita tengok item discrimination index. Item discrimination index ni ialah calculation untuk kita determine difference between student yang tahap yang tinggi dengan student yang tahap yang rendah. Discrimination index ni dia range dia between 1 until +1. Kalau -1 maksudnya discrimination index dia tu poor. Tapi kalau dia 0.0 and above, maksudnya dia punya discrimination index dia okay macam tu. The closer the index is to +1, the more effectively the item distinguish between the two groups of student. Ini macam yang saya cakapkan tadi tu. And then, ini guideline dia untuk kita tengok sama ada soalan tu okey ke tidak untuk discrimination index dia tu, untuk soalan tu okey ke tidak. Kalau dia -1, maksudnya mungkin soalan tu ada tersalah dekat mana-mana, tapi kalau dia start 0.0 until +1, maksudnya dia okey. Maksudnya soalan tu maybe boleh digunakan untuk di masa hadapan lah. Dia punya kita panggil apa dia punya untuk positive discrimination index between 0.1 and negative discrimination index between -1 and 0. So ni dia punya description lah. Kita boleh tengok guideline. So ini ialah form untuk item discrimination index. D tu maksud discrimination index and U tu maksudnya correct. So nanti kita akan minuskan dengan lower correct dan kita akan bahagikan dengan total untuk upper correct student. So untuk lagi faham, kita akan tengok dia punya cara pengiraan dia, okey. Ini yang kotak first ni, yang kotak putih yang first ni ialah untuk pengiraan bagi item difficulty.
Dan yang kotak yang second ni ialah discrimination index untuk pengiraan bagi soalan yang ada kat tepi ni. So kita boleh tengok dekat sini. Bila difficulty dia low, maksudnya 0.73, maksudnya soalan ni senang. Jadi discrimination index dia akan jadi tinggi. Maksudnya student tu boleh jawab. Jadi discrimination index dia tu akan tinggi lah. Macam nak cakap maksudnya dia akan diskriminasi antara student yang pandai dengan student yang kurang pandai tu, gap dia akan berkurang. Jadi discrimination dia akan menjadi tinggi. Faham tak? Tak apa, kalau tak faham nanti akan ada sesi soal jawab. Jadi korang boleh tanya kita orang masa tu. Okey, ni untuk exercise. Cuba buat dulu. Kita orang bagi masa dalam 5 minit dan nanti bagi tahu jawapan dekat dalam chat. Okey. Wan Mohanim jawab 0.5. 0.5 tu untuk apa? Difficulty index ke atau discrimination index? P value ataupun D value? Okey, betul. Semua jawab betul. P dia, sekejap itu jawapan dia. P dia 0.5, discrimination index dia 0.33. Jadi kiranya korang dah faham dah macam mana cara nak kira dia. So kita teruskan. Punya difficulty dia 0.5, jadi difficulty dia moderate. And dia punya difficulty, dia punya discrimination dia high sebab dia 0.3, dia hampir kepada positive 1. Soalan ni kita orang bagi supaya korang boleh buat latihan after this untuk lagi faham lah. Seterusnya kita akan sambung dengan Rabbaniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan sambung berkaitan dengan analisis. Ada balik yang tadi. Distractor analysis ni, distractor analysis is an extension of item analysis using technique that are similar to item difficulty and item discrimination. Macam doktor dah pernah terangkan yang pada listening yang lepas, distractor ni ialah pengganggu membuat macam gangguan untuk student nak jawab soalan yang betul. Contohnya macam MCQ, selalunya kita ada 4 pilihan jawapan. Jadi satu saja jawapan yang betul, 3 lagi tu adalah pengganggu, adalah distractor. Yang itu adalah logik tapi tak betul. Maksudnya bukan jawapan betul tapi dia still logik dengan soalan yang diberikan. Okey, contohnya mari kita tengok dulu apa distractor, contoh distractor untuk sesuatu soalan. Alif tekan enter ke? Tak, tekan je yang example bagi keluar soalan. Slide 15. Okey.
Okey, ni contohnya. Setiap soalan, Ya. Rabania. kita kenalkan kalau soalan, penyataan soalan kita panggil term. Kalau pilihan jawapan adalah option. Okay, untuk distractor adalah 3 pilihan jawapan yang lain selain jawapan yang betul. Jawapan yang betul kita panggil key. Next. Ya. Tak. Kuatkan suara Rabania. Okay. Jelas tak? Okey. Untuk seterusnya ialah when the number of person choosing a distractor significantly exceed the number expected. Okay, dia ada sebab kenapa kalau number person yang choose distract sama that possible that the choice reflect partial knowledge. Second, the idea is fully worded trick question. Maksudnya yang pertama tu contohnya mungkin soalan tu macam lebih kepada pengetahuan yang mereka tahu. Sebab tu dia pilih soalan tu. Maksudnya terlalu kan 4 pilihan tu maksudnya rapat-rapat dia punya lebih kurang. Dia punya pengganggu dia tu. Jadi dia ingat pengganggu tu ialah jawapan betul. Jadi dia pilih yang pilihan jawapan yang pengganggu tu. Yang kedua ialah dia punya trick dia tu terlalu dekat. Macam saya cakap tadi tu lah. Okay, selalunya untuk distractor yang rendah, yang jarang dipilih, dia akan membuatkan senang untuk kita eliminate. Okay, contoh jawapan tu kita ada 4 pilihan jawapan. Kalau tak logik, contohnya macam dia tanya tentang Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Okay, dia bagi nama Perdana Menteri tapi pilihan yang untuk soalan untuk jawapan D dia letak Datuk Lim Chong Wei. Automatik lah semua orang akan pangkal yang tu dulu kan. Jadi itu adalah distractor yang low lah, yang memang tak boleh diterima. Okay, untuk contohnya kita boleh tengok tu. Okay, ni contoh untuk pengiraan untuk kita make sure soalan tu, item tu boleh ke tak, sesuai tak distractor dia. Kita boleh tengok dekat sini. Okay, ini adalah jalan kira untuk B. Okay, difficulty dia ialah 0.5 dengan discrimination index dia 0.3 kat sini. Kita boleh nampak yang difficulty dia moderate dengan discrimination dia high. Change level untuk kebolehan menambah dia sampai level tengok tahap capaian untuk student tu nak jawab jawapan yang betul lah. Okay, 1.0 tambah 0.63.
Okay, ada apa-apa soalan tak untuk analysis distractor? Basically, this is actually the whole thing. Analysis distractor, P, D. Okay. Okay, Rabania, boleh sambung. Okay. Sekarang ni since line Bani tak okay, Alia atau Soleha atau Sam yang lain yang okay boleh take over. Doktor boleh tak minta Sam sambung part dia dulu, nanti kalau line Bani dah okey, dia akan sambung part dia balik. Okay, okay. Kalau kalau tak, one of you tolong cover untuk Bani ya. Okey, sebab yang Bani dia lagi untuk analisis distractor ni yang macam tu. Okay, okay. Okey. So Sam boleh sambung dulu. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua kawan-kawan dan untuk doktor. Dengarkah? Hello, dengar? Okay. Okay. Selepas item analysis ni sudah dibuat, guru akan dapat tahu mana soalan yang bagus, yang sesuai dan mana soalan yang tidak sesuai untuk terus digunakan dalam tes tu. Jadi daripada situ guru boleh decide untuk sama ada ubah atau gugurkan atau kekalkan soalan tu berdasarkan analisis yang sudah dibuat. Okey. Untuk seseorang guru tu buat keputusan sama ada untuk gugurkan atau ubah soalan tu, dia bergantung kepada p-value, iaitu difficulty index, dan D, nilai D untuk setiap item yang sudah dibuat analisis. Okey. Kita cakap balik pasal difficulty index, yang mana untuk p-value tu dia dikira untuk tengok kalau item tu untuk tengok kalau kesukaran item tu adalah dalam range yang boleh diterima. Untuk nilai D, tujuannya adalah untuk kita tengok macam mana kebolehan item tu untuk diskriminasikan jawapan pelajar. Berapa orang pelajar yang dapat jawapan betul dari kumpulan tinggi dan berapa orang pelajar dari kumpulan rendah yang dapat jawab betul. So, dari situ kita boleh tengok sama ada discrimination index tu baik atau tidak. Okey, untuk improve test ni, untuk ubah atau gugur item, distractor analysis untuk kena tengok juga distractor analysis sebab dia penting. Dia penting sebab dia bagi information about berapa banyak student pilih sesuatu jawapan tu dan pilih sesuatu jawapan dan tengok sama ada berapa orang pilih jawapan yang betul dan berapa orang pilih distractor yang mana dia punya
jawaban tuh hampir sama dengan jawaban yang betul, Kalau distracted tuh bagus, dia macam student bingung mau pilih di mana jawaban yang betul. Bukan. Student dia macam confused sebab distracted tuh hampir sama dengan jawaban, dia macam betul. So distracted tuh bagus. Jadi guru boleh consider untuk kekalkan soalan tuh atau tidak. Kalau distracted tuh bagus, guru boleh kekalkan. Okay, next. Alia? Okay. Contohnya di sini, kalau difficulty index tuh, indeks kesukaran tuh tinggi, tapi kalau indeks kesukaran tinggi dan dia punya indeks diskriminasi itu negatif, dia tunjukkan yang kalau indeks kesukaran itu tinggi dan dia punya indeks diskriminasi itu negatif, yaitu banyak student daripada kumpulan rendah yang jawab betul daripada kumpulan tinggi itu, dia menunjukkan yang item tuh mungkin ada problem. Jadi item tuh boleh dibuat balik lah, atau diubah, modify atau gugurkan, gantikan dengan yang item yang lagi bagus lah. Contohnya macam ni, items with very low discrimination can be removed. Terus tu, soalan dengan item discrimination yang ada indeks negatif, dia biasanya kemungkinan soalan tu silap. Dia macam soalan tu mungkin ada salah fakta sikit, ataupun soalan tu macam silap lah. Biasanya macam kalau dalam exam ni kita cakap soalan ni soalan bonus sebab dia macam dia macam tiada jawapan. Lepas tu soalan yang macam ni kena buat balik lah, kena tukar dengan item yang lebih bagus. Keperluan untuk improve item ni untuk pastikan sebuah tes tu ada quality. Dia macam tes tu ada quality dan kita boleh dapat banyak information tentang student, sama ada student tu sudah faham atau belum faham tentang topik yang ada dalam tes tu lah. Bagi Alia, next. Terlampau cepat kah? Okay, kita tengok contoh di sini. Macam yang saya explain tadi, untuk decide kalau item tu perlu revise atau tidak, guru atau item writer atau orang yang buat item tu mesti consider hasil nilai P dan D daripada analisis yang sudah dibuat. Contohnya untuk ni, tiada contoh soalan, tapi ini adalah contoh analisis tentang sesuatu item lah. So kita tengok indeks kesukaran dia adalah 0.26. Jadi ni tunjukkan yang item ni agak susah lah, sebab dia di bawah 0.3 kan. Jadi dia nampak macam soalan ni soalan yang agak susah untuk student. Lepas tu, lepas sudah tengok difficulty index, indeks kesukaran, kena tengok balik indeks diskriminasi, D. Tengok sama ada berapa student daripada kumpulan tinggi yang dapat jawab betul, dan berapa orang dalam kumpulan rendah yang dapat jawab betul. So kalau kita tengok di sini, kumpulan student dari kumpulan tinggi yang jawab betul ada 6 orang.
dan student daripada kumpulan rendah yang jawab betul ada 2 orang. Jadi di sini kita tengok dia punya indeks tu 6 tolak 2 dengan 14. Jadi dia punya indeks adalah 0.28. Kalau kita tengok dalam slide yang sebelum-sebelum ni, kejap tengok balik slide berapa? Slide 8. Slide 8 tadi kita tengok yang di value ni kalau di atas ya. Kalau kita tengok dalam slide ni, kalau item yang dengan indeks diskriminasi yang antara poin 11 sampai poin 11 sampai poin 29 dia adalah bagus. Tapi kalau kita tengok dalam contoh yang doktor bagi, contoh explanation dalam slide doktor, 0.29 tu adalah rendah, masih rendah. Jadi Alia boleh balik slide yang tadi. satu. Okey. Dia sebenarnya menunjukkan yang dia punya indeks diskriminasi itu rendah. Jadi penulis yang buat item ni akan tengok sama ada dia mau sama ada dia mau kekalkan item ni atau ubah, sebab dia soalan susah dan diskriminasi dia rendah. Tapi kalau tengok balik mungkin penulis item akan kekalkan sebab dia macam item ni sesuai. Item ni sesuai sebab dia susah. Sebab tu dia punya item diskriminasi pun rendah. Jadi dia Jadi penulis item ni boleh decide untuk kekalkan sebab item ni sesuai. Kalau kita tengok soalan tu senang. Contohnya di sini difficulty index tu 0.7 atau 0.9. Tapi dia punya diskriminasi indeks diskriminasi tu rendah 0.28. Tapi okey, kejap. Saya ulang balik ya. Kalau indeks kesukaran tu macam senang, iaitu tunjukkan indeks kesukaran yang 0.7, tapi diskriminasi dia rendah, mungkin penulis item akan ubah sebab dia macam something wrong. Soalan senang, tapi diskriminasi rendah. Jadi penulis item boleh ubah soalan tu dengan item yang lagi bagus lah. Okay. Next. Oh, habis tu. Okay, kejap. Tadi yang slide sebelum ni kan, poin penting yang saya mau share dengan semua adalah untuk revise sesuatu item tu dia dipengaruhi oleh dua. First, berdasarkan statistik p-value dengan D. P-value dengan D, iaitu discrimination index. Selepas sudah tengok statistik tu, penulis item tu pula yang akan buat keputusan sama ada dia kekalkan atau ubah soalan tu. Okay, next. Untuk summary. Kita tak buat summary dulu sebab kita nak pergi dekat slide Bani balik, nanti baru kita akan bagi tahu summary, okey? Okey. Sorry, okey, itu saja dari saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okey. Dengar Bani, okey Bani. Jelas ke? Jelas ke? Putus-putus ke? Jelas yang semua? Okey, untuk analisis distractor item B,
Maaf tadi putus-putus sebab internet tak apa nak. Okey. Berdasarkan dengan ada patah balik yang example item ni slide 17. Okey, untuk analisis ni kita kena tengok bukan setakat kita tengok dia punya per high level and low level, kita kena tengok soalan tu sendiri, maksudnya solution untuk dapatkan jawapan yang betul. Okey, kat sini kita boleh tengok ada 9 orang pilih 9 orang daripada low level pilih untuk distractor A, iaitu jawapan A sebagai jawapan, dia rasa jawapan tu betul lah. Sebab apa? Sebab mereka keliru disebabkan soalan dia cakap sejumlah 4 bateri ni dijual dengan harga RM12.80, hitung harga 14 biji bateri. Jadi dia ingat dekat situ 14 tu darat terus dengan RM12.80. Sepatutnya RM12.80 tu kita kena bahagi dengan 4 dahulu baru boleh darat dengan 14. Tapi dia dah misunderstanding kat situ. Jadi dia darat terus. Sebab itulah ramai yang pilih jawapan A. So untuk distractor B pula, tak ada seorang pun yang pilih disebabkan kalau kita boleh tengok kat sini nilai dia tak banyak kemungkinan, macam contohlah kalau kita main tekan-tekan je 4 darab RM12.80 ataupun bahagi dengan 14 ke apakah, dia macam tak ada kemungkinan untuk dapat soalan jawapan B tu. Jadi tak ada pun orang daripada high level dengan low level pilih distractor B. Kat sini kita boleh nampak distractor B ni kurang baik lah sebab dia tak betul-betul mengganggu soalan tu. So seterusnya untuk cadangan distractor B tu kita boleh ubah kepada jawapan RM230.40. Di mana mungkin kalau macam saya cakap tadi kita boleh tekan-tekan. Contohnya pelajar tu dia buat 14 tambah dengan 4. Okey, dengan jumlah tambahan tu dia darat dengan RM12.80. Kemungkinan ada juga yang akan pilih jawapan yang macam tu sebab kadang student dia tak faham soalan pun, dia ambil nilai daripada apa yang soalan tulis tu, dia tekan-tekan je. Kalau dah macam CP-CP dengan jawapan yang ditekan dalam kalkulator tu, dia akan pilih. Jadi kalau di sektor B untuk yang lebih baik tu, kita boleh cadangkan seperti itu. Yang seterusnya, jawapan dia ialah C. Memang jawapan betulnya ialah C. Dan di sektor B pun dia ada high level pun ada seorang je yang pilih, dengan low level ada seorang je yang pilih. Jadi untuk cadangan nak ditukarkan, kita boleh tukarkan jawapannya kepada RM716.80. Di mana mungkin pelajar tu dia darat dengan 4, dia darat lagi dengan 14. Maksudnya dia darat banyak lagi lah, macam 2 kali darat. Jadi kat situ mungkin pelajar akan lagi keliru lah. Dia tekan-tekan kalkulator, macam sama tak jawapan dengan dia. Mungkin jadi itu boleh jadi distractor yang lebih baik lah daripada distractor yang sedia ada. Untuk P ni adalah difficulty index dia ialah 0.5. Maksudnya dia tak terlalu susah, dia tak terlalu senang. Dia adalah moderate. Untuk discrimination index dia ialah 0.33, iaitu high lah untuk discrimination sebab dia lebih daripada 0.3. Jadi kesimpulan untuk soalan ini ialah item ni cukup bagus dan patut dikekalkan sebab dia adalah moderate untuk difficulty dan high discrimination. Okey, setakat itu je. Ada apa-apa soalan tak? Ni dia punya keterangan dia. Okay, saya teruskan dengan summary.
Okay, summary dia ialah item difficulty is about ability to know the level of information based on what percentage number. Okay, dekat sini macam kita ada 4 macam poin yang penting lah. Maksudnya yang pertama sekali kita kena tahu item difficulty. Item difficulty ni macam difficulty macam Solehah dah terangkan, kita nak tahu kebolehan kita tahu level soalan tu. Persen dia, tahap dia susah ke, dia senang ke, dia rendah ke. Untuk kita cari betul-betul item yang sesuai untuk kita uji kepada pelajar. Begitu juga dengan item discrimination. Maksudnya kita nak tahu sama ada student ni sesuai tak soalan ni untuk ditanyakan kepada student, tak kisah. Maksudnya kita tak ada discrimination yang tinggi, tak ada discrimination yang antara student tinggi dengan rendah tu macam tak ada kesalahpahaman lah. Maksudnya okey lah, maksudnya okey. Untuk distractor analysis pula, dia macam saya terangkan, dia adalah pengganggu. Maksudnya kita nak cari pengganggu yang terbaik untuk sesebuah item tu. Dan keseluruhannya ialah item analisis ni kita buat adalah untuk cari yang terbaik, sebab kita nak cari kualiti dalam kita menghasilkan sesebuah item. Jadi sebab tu kita kena buat analisis. Tak silap saya, kita dulu masa sekolah kita pernah buat kan, macam bila kita dah dapat jawab kertas soalan, contoh kita dah periksa pertengahan akhir tahun, periksa pertengahan tahun, okey, maaf. Kita akan dapat balik soalan MCQ, lepas tu cikgu akan tanya kan, soalan 1 siapa jawab A, siapa jawab B, siapa jawab C, siapa jawab D. Di situ sebenarnya cikgu nak analisis item tu okey ke tidak untuk digunakan pada masa depan. Di situ setakat itu je lah. Terima kasih. Ini rujukan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan. Kalau mungkin saya tak boleh jawab, tapi rakan saya yang lain boleh jawab. Kalau ada soalan boleh unmute, tanya terus, kita orang, kalau kita orang tahu kita orang boleh jawab. Kalau contoh kita orang pun macam kurang arif pasal benda tu, kita orang boleh minta tolong doktor untuk terangkan dengan lebih detail. Saya nak tanya. Dengar tak? Dengar. Okey. Macam yang analisis distractor item B ni, kumpulan korang kan cakap kena buat berdasarkan soalan kan? Dekat slide yang slide 18 tu. Kejap kita buka slide 18. Okey. Yang ni ke? Yang tu, 19. Okey. Kan korang buat berdasarkan soalan. Kalau kita tak buat berdasarkan soalan, boleh tak kita analisis distractor dia? Kita cakap contohnya distractor B paling ramai yang pilih, maknanya contohnya kita cakap jawapan B ialah distractor yang berkesan sebab ramai pilih jawapan B, manakala yang paling kurang berkesan ialah C. Macam tu boleh ke jawab macam tu? Tak berdasarkan soalan. Yang macam korang buat kan, korang buat yang berdasarkan jawapan dia semua tu kan? Faham tak soalan kita? Sekejap. Saya faham. Maksudnya kita tengok berapa banyak pelajar pilih jawapan lah. Contohnya kita cakap kesimpulannya untuk untuk jawapan B, distractor yang terbaik sebab ramai pelajar yang daripada kelas tinggi jawab tu. Manakala yang kurang berkesan pula ialah kelas rendah banyak pilih yang tu pula. Macam tu boleh ke? Tanya doktor ke? Maknanya awak nak cut dia punya explanation ke? Macam tu. Betul-betul juga ke kalau saya tak buat berdasarkan jawapan dengan soalan dia?
Saya berdasarkan jawapan yang betul dengan yang salah macam tu je. Tu kena tanya tak? doktor lah sebab doktor pun antara cikgu yang menganalisis. Doktor? Okay. Hanim kan yang Ya. tanya soalan? Ya. Okay. Tadi Soleha kata nak cut explanation. Okay. Tujuan kita buat item analysis, kita nak tengok improve quality item. Jadi kalau kita bukan cikgu yang ajar, kalau memang kita tak tahu langsung, kita just tengok. Okay, data. Tak ramai yang pun yang jawab ambil distractor A ni. Okay, kita bolehlah cakap macam Hanim tu generalize lah. Maksudnya okay, ini tak berfungsi, ini tak berfungsi. Jadi siapa yang tulis item kena revise. Maksudnya kita bagi analisis tu based on bukan kita punya subject matter expert. Kita bukan punya kepakaran. Okay, tapi kalau kita ada pengetahuan sikit, macam yang mathematics ni memang senang lah nak tengok kan. Kita memang kita boleh bagi tahu suggestion, lebih baiklah bagi detail. Okay. So itu lebih faham. Okay, apa suggestion ni kalau nak komen, okay, kata ini teruk, ini jahat, ini bagus. Okay, tapi yang teruk tu macam mana kita nak solve? Itu tujuan item analysis distractor. Okay, yang question soalan dalam item analysis 2 tu, itu soalan sains kot Dr. Kanagis bagi. Saya pun tak pasti dia soalan di kata berapa, tapi saya rasa itu low level. Masih lagi semua tak kisahlah sekolah mana pun pergi, sekolah SJKC ke, sekolah kebangsaan ke, sekolah menengah kebangsaan ke, sekolah international ke, at least ada something basic knowledge about the science yang punya soalan yang assignment kita kan. Jadi kalau boleh bagi explanation, why not? Kan, untuk lagi detail. Jadi distractor tu kenapa? Sebabnya apa-apa yang kita buat, kita statistik ni cuma bagi nombor. Jadi macam mana kita nak bagi apa maksud yang terbaik lah untuk statistik tu. Okay. So jadi Hanim punya soalan tu boleh kita nak generalize. Kalau kita bukan pakar lah, kalau kita dah tak tahu sangat macam nak suggest, cuma suggest kepada penulis item perlu revise distractor A dengan B. Sebabnya dia nampak tak ramai yang jawab, dan pelajar rendah pun tak jawab. Pelajar berkebutuhan rendah pun tak jawab. Okay. Cuma kalau yang analysis distractor item B ni yang Soleha ke Alia tengah tunjuk ni, kan? Yang ni memang detail lah. Kenapa? Sebabnya dia nak tengok student punya respon. Kita kan nak tengok trait level student, macam mana student fikir, kan? Macam mana student fikir untuk jawab soalan tu. Jadi kita kena fikir macam student fikir jugalah. Kan based on yang macam tadi Rabaniah tegang kenapa student tak jawab B dengan C kot, tak salah. Sebabnya dia tekan-tekan calculator pun tak dapat jawapan tu, jadi tak ada orang jawab lah. Jadi ikut nasib kadang-kadang dia tak tahu pun. Dia cuma tak tahu, dia tak tahu konsep. Okay, first kena bahagi dulu. Kemudian baru kita darat dengan 14. Tapi kalau dia just tak tahu langsung konsep bahagi tu, dia just nasib je. Kebetulan dapat, dapatlah. Jadi kita yang penulis item tu kena fikir step-step dia lah. Itu tujuan distractor analysis dan keseluruhan analisis item. Bila kita dapat P dengan D tu, kita tengok okay, value dia rendah. So kena tengok balik soalan. Jika boleh, kalau kita ada soalan, kita boleh komen on quality dia sikit, why not? Kalau tak boleh, general macam Hanin cakap tadi. Okay Hanin? Okay, faham. Thank you doktor. Okay. Thank you Soleha, thank you just now. That's good enough already. Okay, ada lagi? Tanya untuk group. Soalan. Untuk presenting team. Okay, to be honest, kalau semua sekarang dah tak ada, saya assume tak ada, semua diam, okay. Tapi maksudnya yang analysis distractor ni bukan setakat analysis distractor ni, sebenarnya ini dah item analysis detail lah ni, dengan kualiti dia, berapa ramai yang jawab, lepas tu D tu apa, high ke low ke, kan, P tu apa. Ini lebih kurang untuk jawab soalan item analysis 2 kita lah, assignment kita. Very good slides untuk slide 18 dengan slide 17 tu lah. Okay, saya suggest refer slide Rabania, slide Alia, slide Soleha dengan Sam. Okay. Tadi saya lambat sikit record. Fitria mention baru saya teringat, saya masa tu Soleha dah kat slide nombor 3. Tapi basically
still the whole idea is there. Majority of the slides there, yang important points semua ada insyaAllah recorded. Okay. Kalau tak betul tak ada 5 saat. Kalau tak ada apa-apa, saya nak minta saya nak kita tepuk tangan lah. Tepuk tangan virtually untuk group presenting group. Okay. So mungkin boleh welcome. Okay, thank you. Boleh. Okay, thank you very much. So join me. Say thank you to this presenting group. Dia orang dah buat terbaik dah. This is just to help improve your understanding. Berapa kali dah dia orang repair slides ni. Just nak make sure kata content ni memang senang faham. Okay, see? Okay. Thank you guys. Alia boleh stop sharing kalau Alia nak sharing. Kalau ada Soleha, Sam, Alia, Rabania nak cakap apa-apa lagi? Tak ada dah kot, tapi kita nak minta maaf sebab kalau presentation kali ni macam ke laut sikit sebab kita orang pun macam kurang arif juga bab topik ni. Okay, no problem. Soleha cakap kan tadi? Soleha ke Alia yang cakap? Alia, okay. This is actually a very difficult topic compared to semua yang ada. Adalah reliability nanti susah juga. Tapi rasanya group B tak ada yang present pasal reliability. Tapi dia relate reliability dengan item analysis. Dan item analysis topik yang susah. Dan saya memang appreciate lah ada group yang pilih untuk present item analysis. Dan hopefully item analysis memanglah first try memang susah nak faham. That's why I'm there to guide. And sekarang ni saya nak share sikit version saya dan boleh, tapi saya memang suggest tengok closely. Kalau tak faham boleh tengok closely slide Soleha juga, Sam, Alia dan Rabania. I'm very happy they selected this topic. Bukan semua orang buat soalan item analysis dan memang dia susah. Tapi saya harap bila dia dah buat lama-lama dia akan get the hang of it. I think will benefit the presenting team first. And then of course the rest. Nah, kalau but you know, in order to understand you have to teach first. Ingat tak siapa kata? I teach means I learn twice. Kata-kata pujangga apa, saya tak ingat siapa yang cakap macam tu. Jadi kalau nak faham sesuatu topik, cuba ajar dulu. Okay, so they are trying their best. So I think that's a very good effort. I think your speed is just fine. Okay, Soleha. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana. Okay, I'm gonna share my content. Tapi basically nak share Nak share presentation Soleha jugalah yang saya ada ni. Okay, macam mana dapat high level, low level, whatsoever ni, macam mana kita nak tahu semua ni? Yang ni tak masuk dalam assignment ke apa, just cuma nak tahu macam, okay, sebenarnya kotak ni dapat daripada mana? Okay, yang saya bagi dalam analysis item analysis ni pun semuanya dah ready dah. Maksudnya bukan data mentah. Maksudnya kita dah masuk sikit data mentah, tapi data tu yang kita dah clean, dah elok, dah masuk dalam bentuk kumpulan tinggi, kumpulan rendah. Okay. To be honest, saya lebih suka analisis guna SPSS. Lebih senang, cepat dan straightforward. Sebabnya kalau buat macam ni, yang ni bagus untuk distracted analysis lah. Boleh nak tengok berapa ramai yang jawab A, berapa ramai yang jawab B, berapa ramai yang jawab C and D. Okay, that's why they separate into kumpulan tinggi dan kumpulan rendah. Okay. Jadi in general kalau kita buat guna SPSS pun mungkin kita just boleh, kita tengok value discrimination dengan value mean, kemudian kita boleh comment on keseluruhannya. Okay, itu so tadi group Alia dah cakap, saya cakap group Alia cakap kata ada dua cara untuk analisis data. Saya suka yang data yang nombor 2. Okay, yang ni memang saya dah buat dalam YouTube. Dalam case study saya dah tunjuk 3 contoh case study, 1, 2, 3. Tapi 3 contoh tu bukannya soalan assignment. Soalan assignment item analysis satu, data dia ambil dalam, kalau siapa yang prefer UM online learning, tengok scroll kat bawah sekali. Itu item analysis itu untuk jawab data untuk item analysis. Okay. Yang dia orang buat ni untuk item analysis guna Excel ni untuk assignment item analysis 2. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana
dapat data tu. Okay. Kalau dalam online learning pun akan ada, you guys will see this data for item analysis ni, folder ni. Okay, akan ada dapat nampak quiz, scoring, data entry, scoring, organization, and then item analysis. Okay, first kita nak score dulu student. Kita nak tengok macam mana kita enter data. Okay, saya dah open dah. Sekejap So, data entry, okay. Data entry, okay. Yang ini data entry. So yang ini dah tab dia main dengan tab ya. Make sure you go all the way to the first tab. Okay, nak tengok dia jangan confuse. Ni kita tengok first tab, second tab, third tab and so on. Okay. Sekarang ni answers. Okay. Okay. Yang ni tab answers. Yang ni contoh. Maksudnya contoh ni saya buat, bukan saya buat sini. Ini contoh based on quiz betul. Quiz sebenar betul ya yang saya buat. Okay, ini saya analisis student saya. Saya ada 12 orang dalam kelas tu. Where's my WebEx? Okay, there you go. Checked. Okay. Okay. Okay, ini contoh yang saya buat dalam Excel. Okay. Dalam ni, saya ada 12 orang student. S001 sampai S012. Ini kita bubuh student. Ini kalau kita nak guna Excel lah. Excel is very easy kalau kita nak store bahan ke, kita nak buat item analysis ataupun data analysis data, it's good to use Excel to store your stuff. Okay, sekarang kita ada berapa soalan kat sini kalau kita tengok. Ada 1 sampai 15 ni soalan objektif. Macam mana kita tahu soalan objektif? Okay lah, A, B, C, C. Ini semua student jawab lah ni. Student jawab. Maksudnya student S001 jawab soalan item 1, jawab A. Student, lepas tu student S001 untuk soalan item 2 dia jawab C. Dan seterusnya. Dan kita tengok kat sini, okay, ini item 1, item 15 kita tahu, okay, mungkin ini soalan objektif. Okay, dan tengoklah, tengok gaya. Dan tengok ada tak? Ada D tak kat sini? A, B, C saja kan? Jadi mungkin yang ni ada 3 je respon option kan? Dia tak ada A, dia tak ada D. Jadi dia ada 3 saja. Okey, yang ni I1 sampai item 1A, 1B, 1C, 2A, 2B. Yang ni soalan dia soalan berbentuk subjektif dan kita tengok markah penuh dia. Inilah markah penuh yang saya dah score lah. Okey, yang ini ni raw data, maksudnya apa yang student jawab lah. Ini untuk kita buat data analysis. Okay, so item 1. Semua jawab A kecuali student 12 ni. Kita boleh tengok dah data kita macam mana. Okay, ini contoh kita masuk data. Ini untuk soalan subjektif kita kena semak siap-siap lah. Semak siap-siap dan baru masuk markah yang student jawab. Okay, yang warna hijau ni sebenarnya basically skema jawapan lah ataupun markah. Ini skema jawapan untuk soalan objektif. Ini markah penuh untuk soalan 1A, markah penuhnya 6A, 6 markah. Jadi ada yang dapat 3 markah, ada yang score full marks, ada yang paling rendah 3 markah kita tengok kat sini. Ini untuk 12 student. Okey, ini data mentah kita lah. Okey, data mentah kita. Kemudian kita nak score dia lah. Dah kita score sebabnya yang ni kita masih belum score. Yang ni masih soalan jawapan pelajar dan bukan markah yang dia patut dapat. Okey, bila kita nak score, kita just, for me, I like to score objective question dalam Excel sebab mudah nak analyze. So masuk je data item yang dia orang jawab, respon dia pada setiap item. Kemudian kat bawah ni kita buat sikit programming lah kat bawah ni. Okay, kat bawah ni kita kata student 1. Kat sini kita buat programming tu maksudnya kita buat formula sikit dalam Excel. Jika if B3, cell B3 tu mana? B3 tu ni lah, nombor 1 ni. If B3 equals A, kalau dia jawab A, dapat 1 markah. Kalau tak, dapat kosong. So yang ni kita kata, ini, so item 1 sampai 15 ni ialah item apa? Dichotomous ke polytomous? Anybody? Good, okay, good one. Yeah, guna, yes. These are dichotomous item lah sebabnya dah score 01 je. Okay? Okay, yang ni saya tak boleh score ni lah mana. Jadi ni saya score siap-siap. Okay. Yang ni saya score siap-siap. Ini bukan, kita tak ada automatic scoring untuk soalan subjektif. Okay. Tapi yang ni kita buat, yang ni kita tahu kata soalan objektif dan kita
cara kita nak score dia, kita just buat 1-0 lah. Okay. So kalau dia jawab A, mesti dapat 1. Kalau dia jawab selain A, kosong. Automatik kosong. So kalau yang student 12 ni, sebab dia jawab C, kan, automatik lah dia punya skor kosong. Ini kita skor dia lah. Jadi kita just, kalau selalunya kita buat satu saja untuk satu cell, untuk satu item ni, kita buat satu dan kemudian kita just double click, dia drag lah. Okay. Basically katalah kalau saya padam yang ni, so basically yang ni, kita kata soalan nombor 2, jawapan dia C kan. Okay, jadi kita letak cursor kita letak sama dengan, mesti start dengan sama dengan kalau nak buat formula dalam Excel. If C3, cell C3, mana cell C3? Inilah, which is the second item for student 001 ni kan. If C3, this is the C3 which is C, sama dengan C, give 1, else give 0. Okay, this is how you score and then enter. So just yang ni kalau tak payah nak buat lagi lah, just drag saja. Itu kelebihan Excel. Some of you might know already. Okay, kita just drag dan kita nampak lah, okay, ni sebab dia jawab nombor, student 2 jawab A. So dapat kosong lah, automatik. Sama lah, itu seterusnya. Okay, just cuma letak Excel ni, kalau tengok J4, okay, J4 dia guna kolom mana? Okay, dia guna yang ni. So okay, dia masukkan data yang ni. Okay, so itu kelebihan Excel. Kita tahu formula dia ambil untuk sel mana. Okay. Dan kemudian seterusnya untuk yang ni yang saya cakap tadi, saya dah skor siap-siap dan saya masuk saja. Okay. Okay, lepas tu saya tambah lah. Sekarang ni saya nak kira total markah penuh student untuk soalan objektif. Itu soalan 1 sampai 15. Jadi kat sini saya kata sum tu maksudnya tambah semua. Itu B17 sampai P17. Sekarang kita dah boleh kira dalam bentuk, sebab semuanya ABC ni dah jadi 1-0 kan. 1-0 jadi kita boleh tambah lah. Okay, jadi kita guna range B117 sampai P17. Okay, P17. So semua data dalam range cell ni, titik ni maksudnya B17 sampai P17 lah. Kita tambah semua, dapatlah sum untuk soalan objektif untuk student nombor 1. Kemudian biasalah yang lain tu kita just klik cursor ni, bagi ada nombor tanda plus ni, just drag semua kan. Ikutlah formula yang atas. Samalah macam ni. Yang ni objektif, dia akan ambil data objektif sajalah. Okay, item A, 1A, 1B sampai 2B. Okay, yang ni sum score ni maksudnya semua. Tak kisahlah objektif ke, subjektif ke, semua. Semua, jadi kita ada daripada berapa? Bila kita klik ni, maksudnya data yang kita select tu daripada item 1 sampailah hujung sekali. Okay, kalau kita nak check, boleh juga. Kalau kita tak mau tambah semua, kita just make sure kita jumlah objektif tambah jumlah subjektif lah. Which is, kata lagi sekali markah penuh. Kita boleh namakan anything you want lah. As long as, kalau dalam SPSS tak boleh ada space. So, saya suka buat siap-siap lah markah penuh underscore ke and everything. Okay, yang ni sama dengan, mesti ada sama dengan kalau nak buat, kalau nak tambah, buat operasi dalam Excel. This one, V17 which is this column plus W17. Okay, enter, you get 29. Benda yang sama lah. Just nak double check. Okay, 24 sama, 25 sama, 25. Okay, benda yang sama lah. Okay, so boleh banyak cara lah. Auto sum, yeah, you can, but I'm just trying to show to show this here. This we have already everything here, and you don't even have to do this anyway. You just, if you do this, you can get the total sum. Di sini dia dah bagi tahu sum. Kalau highlight je pun kita boleh dapat sum dah. This is for you to have one data lah here. Okay. Okay. So I understand. Okay. So many ways on how to do this. Okay. This is just one way so that you can prepare your data properly. Kalau kat sini, kalau dah highlight semua ni, kita boleh dapat sum lah. Okay. Here, you can see here kat bawah ni. Sum. Count ni kita boleh tahu kita ada 20 data. 1, 2, 3 sampai 20 lah. Maksudnya ada 20 soalan lah. Okay. Dan jumlah soalan ni, jumlah markah soalan ni untuk student 1 ni 29. So you can just highlight. You don't even get, you don't even have to do this. So I'm just giving you options how to do things, you know, in Excel. Just to get your object, markah, and markah. This is how you prepare your data. Okay. So many ways. Siapa yang pandai Excel boleh buat macam-macam lagi. Okay. We are not limited to this, whatever we have, whatever I share. Okay. And then now,
here we have data tadi lah, data yang apa, what do you call it, the raw data yang atas ni dengan yang dah kita score. Kita dah score kan dichotomously and then polytomously, kat sini polytomously. Okay, sebabnya data dia kosong sampai kat ni markah penuh dia 6, markah penuh dia 6. So you have this, all this. Sekarang ni kita dah tengok, kita ada student 01 still lagi ikut nombor metrik dia, katalah ini nombor metrik dia kan, ikut this. Sekarang kita nak sort. Kita nak sort lah, kita dah ada markah penuh pelajar ni. Okay, sekarang kita boleh sort based on, kita tengok sekarang ni yang kita nak pecahkan jadi KT dan KR ni, kumpulan tinggi dan kumpulan rendah, ataupun kalau my formula I use upper group and lower group, U and L. Okay, sekarang kita dah dapat sum score, maksudnya keseluruhan markah mereka. Jadi macam mana kita nak pecahkan dia jadi dua, jadi you can just sort either largest to smallest or smallest to largest lah. Okay, largest to smallest maksudnya dapatlah siapa paling tinggi. So top 6. Top 6 ialah student 7, 9, 5, 8, 1, 6. So ini top 6. Okay, so kita tengok, okay, 6 orang. Kebetulan student saya ada 12. Student saya tak adalah ramai sangat. Jadi kat sini kan. Jadi kita boleh tahu, kita boleh pecahkan dia in terms of group. Sekarang ni dia dah sort lah. Ikut yang so paling tinggi, yang ni tak sort. Jadi I sort today. Just a second. Sort largest to smallest. Yeah. Okay. It's not doing it. This one is doing it. Okay. I don't know, tadi dah buka banyak, so I think my macro is getting haywire sikit dah. Tapi okay, yang dah sortednya ialah kat sini lah. Okay, sepatutnya bila saya tekan sort largest to smallest, dia akan sort lah siapa yang dapat markah tinggi dan siapa yang dapat markah rendah. Okay, 34, 31, 30, 29, 27. So sampai 27, markah siapa yang dapat 27 dia akan jadi 6, and then siapa yang dapat 25 and below akan jadi below bottom 6. So this one is like upper group and this is lower group. Atau kalau dalam kita punya ada setengah buku dia kata KT kebolehan tinggi, KR kebolehan rendah. Okay. Yang ni dah kita dari ready semua, just kita prepare. Ini kita just pecahkan balik student kita. Kebetulan I told you, kebetulan I have 12 students dan kebetulan markah mereka boleh pecah 2. Maksudnya tak adalah maksudnya student 6 dengan student 3 ni markah dia bukan 27. Kalau 27 kita tak boleh pecah macam ni lah. Okay, sebab tu leceh sikit kalau kita guna KTKR ni. Okay, sebabnya kita hanya boleh, kita at least kita boleh, kita kena just decide macam mana kita nak bahagi KT dengan KR. Okay, sekarang ini kita dah prepare our data. We prepare our data in this data entry. So we're gonna continue in a item analysis. Okay, item analysis, then I copy this. I don't want to do item analysis here. Okay, I'm just going to use it. Yang kedua lah. Okay, this is item analysis. When you open this, we go all the way to all item response, benda yang sama tadi. So I have this already, dah divided our students. Okay. Jadi, what do you call it? Based on the KT and KR ataupun upper group and lower group. Okay, now I'm going to do the objective item analysis. Okay, for undergraduate, kalau buat dalam Excel ni, kita hanya kira sampai objective item saja. But I also have here for subjective item kalau siapa yang berminat lah. Tapi of course for this purpose, we have objective item analysis. Okay, this is the objective. So here kita ada decision sikit macam mana kita nak decide nak pecah apa dengan lower group. Kalau student kita punya kelas 12 orang and 6, kita boleh simply bahagi top 12 and top top 6 and below 6, we can just arrange student score from highest to lowest and separate student scores into upper group and lower group lah.
can be split into 50-50. Yang ni 6 sana, 6 sini kan, 6 atas, 6 bawah. Tapi kadang-kadang kita punya student terlalu ramai dan kita susah nak split 50-50 sebabnya 50-50 tu ada ramai yang dapat markah yang sama in between. So you can use the upper 25 and below 25. Okay, sebab itu ada subjectivity sikit sebabnya it depends on how we actually dividing our students into two different groups. Okay, kemudian kita masuklah dalam table ni dan dapatlah n correct. Kira lah n correct dia ialah sini sum ke semua item lah. Kita tengok kat sini ada 12 orang dan 11 daripada 12 jawab item 1 correct. And then so on lah, you can just drag everything and then you get all the values for n correct. Okay, so the P here is actually tadi macam yang group Soleha present, dia kata dia L plus H divided by N. N tu total number of students. L plus H tu, L tu ialah total number of students from the lower group answering correctly. Yang rendah jawab betul dan yang tinggi jawab betul. So basically kat sini ialah total number of students answering correctly. Saya just combine L dengan H kumpulan Soleha tu. Soleha punya group punya formula macam ni. H plus L ni total number of students answering correct lah. N correct lah. Kalau dalam saya punya what we call Excel. Okay. So yang ni adalah kita tengok tadi B14 ialah 11 kan. 11 divided by 12 we get 0.917. Okay. 0.917 kat sini kalau boleh jawab to check is it what difficulty is it? High, low, medium? 0.917. P equals to 0.917. Is this a difficult item or easy item? Easy, yes. Yes, because dekat dengan 1 sebabnya hanya 11 orang daripada 12 orang boleh jawab. Maksudnya kan bila 11 bagi 12 dia, kalau dichotomous kan 01. Yes, senang. Yes, Fadil. Good job. 1, Munah, Fadil. This is all. Item ni, item nombor 1 ni considered senang lah untuk 12 orang ni. Cuma seorang saja tak boleh jawab. So, benda ni close to 1 kan. Sebab 1 is, kalau 1 easy item lah. Totally semua boleh jawab. Kalau yang ni, item 2. Item 2, 7 orang daripada 12 boleh jawab. So, basically P dia ialah 7 bagi 12, 0.583. Ini senang ke susah ke sederhana? Okay, moderate. Yes. Okay, what about this? Nombor 3. Very easy. Maksudnya semua boleh jawab. Tengok tak? 12 orang boleh jawab. Dan kalau kita boleh okay, kalau kita boleh guess kalau P ni 1, discrimination dia mesti kosong. Sebabnya tak ada diskriminasi lah. Tak boleh nak beza KT dengan KR, upper dengan lower. Okay. So yang ni pun sama. Cuba tengok ini. Yang ni semua pula salah. So soalan ni very very difficult. Yeah, sebab semua jawab salah. Tapi diskriminasi still kosong. Tak kisahlah semua jawab betul atau semua jawab salah. Diskriminasi memang kosong sebab kita tak boleh nak yes Aziz. Very difficult. Sebabnya tak ada orang yang jawab betul. Semua jawab salah. 000. Tengok ni. Yang correct kosong divided by 12 means kosong. Okay. And then D, kosong lah, diskriminasi tak ada. Kalau semua jawab salah, semua jawab betul pun diskriminasi pun kosong. Okay. So yang ni diskriminasi. Okay. Now you get the idea kan? Maksudnya macam mana kita P tu berfungsi is based on berapa ramai yang salah dan berapa ramai yang betul. Okay. Now, okay, G ni kita kan tadi kita kata kita punya option ada ABC kan, which is 3 lah. 1/3 dapatlah 0.03. 0.333. 0.333. Okay, optimum level ni bila kita masukkan dalam formula ni 1 tambah 0.033, 0.333 divided by 2. Okay, so D ni okay, kalau dalam objective item ada setengah buku teks dia ada 2 formula. Satu formula dia terus upper correct, bilangan student yang jawab correct dalam upper group bahagi dengan total number of upper group. Kalau L correct ialah lower group yang dapat correct and then total bilangan total students, total number of lower group students. Ini formula 1. Ini kita guna kalau upper group dengan lower group tak sama. Tadi kita kata kita punya 6. So jadi lebih kurang samalah. So jadi kita boleh guna formula 2 lah.
kita boleh juga guna total number of upper group students. Lepas tu tadi group A ada mention kat saya ada buat sikit minor error dekat dalam slide. Yang ni sebelum ni slide lama, siapa yang ada slide lama, saya buat kat sini 10. Tapi sebenarnya saya guna formula yang total number of upper group, total number of upper group ni jumlah KT ialah 11. 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7 tambah 4, 11. Okay, tapi slide lama saya tulis 10. So just ada minus sikit lah mana error. Okay, just yang ni sebab saya guna formula nombor 2 yang dekat Excel ni, yang ni. Okay, yang ni. Okay, tadi yang saya buat dalam group. Cuma yang tu kan saya kata yang ni tujuan saya bukan nak tunjuk formula ni, saya nak tunjuk macam mana buat distractor analysis. Okay, so just heads up and I'm gonna update the new slides for you. Okay, just for this part. Okay, jadi kita dah guna, kita guna apa correct, tolak, lower correct. Just give me 2 minutes and then you can go to your class. Okay, yang siapa pergi dulu pergi kelas, nanti saya tak apa, saya tak buat scan sebab everybody joining, so ada 36 orang join, so I'm gonna add you manually. Dah add pun. Okay Fatin, saya pun nak habis dah, lagi sekejap, nanti apa-apa check YouTube. Okay, just to finalize sikit lagi. D. Okay, so D ni ialah basically based on kita punya formula 2 lah. Okay, maksudnya jumlah student yang jawab correct. Okay, so D ialah basically tengok yang biru ni sum this one and then minus sum this one. Okay, divided by, kita count lah, count this one 1, 2, 3, 4. Maksudnya berapa bilangan student dalam upper group. Okay, dapatlah 6. Basically kalau kita buat menu pun boleh, cuma kita nak bagi sekarang, nak bagi senang lah supaya bila kita guna untuk next, kita just boleh drag everything. Okay, okay, so this is how you get D, this is how you get P in objective. So yang ni kita buatlah, yang ni dalam subjective item. Siapa yang berminat untuk tengok macam nak buat subjective item, ini formula dia. Formula yang ni difficulty index ada 2 pula. Tadi untuk objective difficulty index satu formula, discrimination index ada 2 jenis formula, so you can decide which one you want to use, tapi be consistent lah. Okay, tapi formula difficulty index ni untuk item subjective ada 2 formula, you can follow, you can choose which one you want, and I did this one PF1 ni maksudnya P formula 1, and then PF2 I based on formula 2 punya calculation, and you can see here macam mana I came up with the numbers kalau berminat, and this is not in the syllabus. Okay, yang ni later. Okay, tadi kita buat Excel. Okay, nanti I'm gonna show you kalau item analysis 1 kita buat dalam SPSS. Kalau SPSS dia akan bagi this kind of output. Okay, so nanti kita akan compare lah. Sebabnya kalau kita buat statistik, sepatutnya mean dengan P samalah. Kalau dalam SPSS kita tengok item difficulty guna mean. Kalau dalam Excel ataupun dalam kira manual atau formula, we use P, proportion. Tengok sama lah, lebih kurang. Dan ini 2.0.92, this is 0.917, 0.4583, samalah 0.58. Tak kisah, yang ni 3 titik perpuluhan, yang ni 2. Okay, in the exam I think in the dalam item analysis 2 I think I asked for 3 decimal points. Okay, tapi cuba tengok yang ni lain dah lain sikit. Okay, cara kita kira. So formula 2 lebih sama dengan Excel. Bila kita banding, value dalam formula 2 ni lebih close lah dengan Excel, sebab formula 2 dengan 1 Excel ni dia lebih kepada KT dengan KR. Yang ni dia ambil total semua pelajar. Yang macam tadi yang method 1 yang group Sam kata tadi. Okay, I'm gonna stop here. Okay, yang ni D. Okay, last. Berapa kali nak stop lah kan. Okay, D ni discrimination. Kalau dalam Excel kita guna D. Kalau dalam point by serial kita guna, dalam SPSS kita guna character item total correlation nak tengok index. And I tell you, SPSS lebih senang. Tapi you guys dalam assignment kena buat dua-dua, SPSS dan Excel. Dan Excel good luck. Lucky you, data semua dah clean, dah prepare dah. Cuma kira PD, buat distractor analysis sikit. Okay, that's it. I'm very fast. I'm going very fast. Okay, okay, I'll talk to you later. Nanti apa-apa kalau ada soalan boleh tanya. Kalau boleh tanya dalam group, okay, instead of individually. But if you have to, yeah, you can. Kalau tak ada apa-apa, leave the group. You can leave the group and then I'll talk to you later. Then I'll share this on YouTube. Okay, thank you guys. Assalamualaikum. And
Have a nice day.